إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, babu fil libas. Ini satu bab yang menyatakan pakaian yang harus dan yang haram, pakaian yang boleh dipakai dan yang sebaliknya. Ada pun dalil yang demikian itu. Ila khabar sahih, wal hadis yang sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu haramun ala zukuri ummati wa hillu li inasihim, bahwasanya sutera, iaitu memakai sutera itu haram atas lelaki daripada umatku dan halal bagi perempuan. Mana perempuan boleh pakai sutera, laki-laki tak boleh. Maka dibahas ulama pula kadar mana. Separuh ke atas tak boleh, dan separuh ke bawah tak apa. Ya, campuran. Di sutera ni senang nak kenal. Banyak tidak, kalau mahal tu kalau yang 100% lagi mahal ni. Selai baju dia boleh pegang segenggam ni. Dia punya lembut. Dia, kalau dia ada tulis persen campuran, kalau full dia penuh betul tu yang mahal lah. Kalau yang murah sikit tu ada campuran, dia tak banyak. Ada campuran sutera 30%, ada 20%. Jadi kalau yang kurang daripada 50% tu boleh pakai. Tapi kalau lebih 50 ke atas tu tak boleh pakai. Jangan dengar, ada 2 orang. Dan haram atas laki-laki memakai sutera dan dikalau daripada qaz. Di mana jenis sutera nama dia tu. Qazun tu mana barang yang diambil daripada waktu hidup. Ulat tu waktu hidup diambil. Dia sarang tu. Itu warna tidak bersih. Warnanya tidak apa bersih. Lagi pula kasar sikit. Ada kalanya memakai dengan dibuat hamparan atau pakaian. Jika diduduknya, dia atas nama pakaian, pakai duduk, hamparan, kelambu, apa lagi dia buat, asal nama pakaian. Atau tempat berdiri sekalipun, ya, bersalahan jika ia berjalan di atasnya segera bercerai, itu tak apa. Yang dia berjalan melintas ni, kebetulan kat situ ada orang bentang ke sutera, itu tak apa. Yang dia duduk panggil hamparan, itu tak boleh. Maka tiada dibilangkan memakai. Maka nak bilangkan memakai, tak dibilang memakai, ini panggil apa dalam mazhab kita Syafi'i? Kita ada uruf. Ya, uruf. Maknanya pandangan ramai orang panggil macam ni, pakai tak? Kalau kata pakai tak boleh. Kalau berlalu kita melintas, orang kata tak pakai. Tak pakai tak apa. Dan hukumnya haram atas laki-laki saja, perempuan tak apa. Ada lelaki memakai sutera sebab dia lembut. Jenis lembut tu sesuai dengan perempuan. Dia, kalau lelaki pakai sutera macam perempuan, dia maknya okay. Tampaknya. Kerana halus tu dan lembut sutera, ya, menipiskan makna kasar laki-laki, makna menafikan sifat laki-laki itu, sifat dia keras sikit kan, perempuan dia lembut. Emas itu juga terlayak bagi perempuan. Tetapi harus ia duduk atas samparan sutera jika ada lepas di atas, lapis di atasnya, jika ada lapisnya itu jarang atau halus sekalipun. Kain sutera tu dihamparkan, kemudian diambilkan pelekat, dia letak atas tu, balut, itu tak apa. Sebab dia panggil dia duduk ataskan pelekat dia atau kain lain. Kalau tak boleh. Walaupun kain tu jarang dilapik, boleh pakai.
Sama ada disediakan kerananya atau tiada. Memang disediakan tempat tu begitu ataupun tiada. Kebetulan ada letak situ, lepas itu tutup dengan kain lain, itu tak apa. Dan demikian lagi harus dibuat selimut dengan kain sutera yang ada zahirnya dan batinnya, bukan sutera, ya, dengan dijahitnya. Maknanya kain sutera zahirnya dan batin. Dia ada pun zahir, ada batin. Mana bagian luar dan bagian dalam. Maknanya apa? Kain sutera atau kain selimut, ya, dia apa, dibalutnya dengan kain lain. Itu maksudnya, ya, sarung. Macam biasa sejadah kan, sejadah gitu tu berbelang-belang. Jadi kita buat apa, satu kain putih, sarung ni masuk dalam tu. Sejadah kita masuk nampak putih je lah, tak nampak warna sejadah asal. Tu tak apa. Bila kita sarung, dalam tu sutera, luar dan atas bawah dia tu kain selimut tu kain biasa. Tu tak apa. Harus dibuat selimut dengan syarat tu, dengan kain sutera yang ada zahirnya, yang ada belah luar, dan batinnya belah dalam, bukan sutera, mana kain lain lah. Dengan dijahit, ya, dijahit ditutup lah, tak kita nampak lah sutera tu. Bersalahan pada hamparan, tiada disyaratkan jahit. Ada beza sikit ni. Kalau selimut syarat jahit. Sebab apa? Kalau selimut tak jahit kan, dia tendang-tendang tidur, habis tu buka balik. Dan dia pakai kain tu tempat lain, sutera dia pakai. Jadi jahit dia tak lagi. Misalnya hamparan tak apa. Hamparan tempat duduk tu, dia hampar, kita ambil kain tutup dia tu, tak apa. Sebab dia pakai tak lama sekejap. Yang ada zahirnya dan batinnya, bukan sutera. Bersalahan hamparan, tiada disyaratkan jahit. Beza di situ je. Kalau selimut, dia kena balut dan jahit. Kalau hamparan memada ditutup je, dibalut itu. Maka memadalah dihamparkan kain yang lain di atasnya kain sutera tadi. Dan tiada farak, man tidak beza. Buat selimut itu, ya Allah, hampar dengan tubuhnya, hampir dengan tubuhnya. Baca hampir, hampir hampar kat sama. Mana hampir dengan tubuhnya selimut tu, atau jauh. Apa jauh? Seperti kelambu. Itu makna selimut juga, kelambu di atas. Atau langit-langit. Kalau langit-langit, kalau tidak pakai langit, kita ada siling kan. Dulu rumah atap semua dia pakai langit-langit kan, andung kayu. Sekarang dia pakai siling, tak ada apa dah. Seperti kelambu atau langit-langit, maka haram atas laki-laki memakai kelambu sutera. Kalau dia pakai lambu sutera, isteri kata, kita pakai lambu sutera, kau tidur seorang tu. Kita tidur kan, kelambu tak ada sutera punya. Habis. Dan langit-langit sutera, ya, waktu dia duduk dalam rumah lah. Dia pakai langit semua sutera. Dan masuk di bawah keduanya kelambu dan langit sutera laki-laki tak dibenarkan. Jika tiada ada lapis zahirnya, yang ni lapis zahir dan batin dia kena ada lapis, kecuali dia tutup lah, lapiskan balik, sutera duduk dalam tu tak apa. Ya Allah. Dan demikian lagi haram atas laki-laki dan perempuan dibuat sutera. Dibuat apa? Sutera sakaf, yang ni tutup atap rumah, puah atap rumah tutup sutera. Ataupun pintu rumah dibalut dengan sutera. Atau dinding, ya, dinding semua dibalut dengan sutera, semua digam. Daripada ini tak ada sini, tutup ataupun pintu rumah atau dinding lainnya daripada yang lain daripada Kaabah. Kaabah tak apa, ya, Kaabah punya kelambu ni buat sutera tak apa. Dan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala anbiya alaihi wasallam, bersalahan kubur yang lain daripada mereka itu. Dan kalau kubur ahli salah dan wali sekalipun tak dibenarkan sutera, ya. Seperti ini barang yang dipatuakan dia oleh Syekh Ramli. Dan barang yang nakal mana dibuat sedotan, dipindah daripada Rahmani, menyalahi demikian itu akan, yakni harus pada kubur aulia dan salihin, tu da'ifun. Habis intaha Syekh Mudabi. Dan kata Syekh Ibn Hajar pada Tuhfah, ya, dan halal bagi laki-laki kancing zip baju, kancing zip baju, kancing itu jahit daripada kis, dan kis dirham, ya. Orang dulu ada kis, apa dia panggil,
umpau. Dia masuk duit dalam umpau, dia cerut tu. Tu. Jadi mana halal bagi laki boleh pakai kancing. Yang macam kencing lah. Kancing zip baju tu. Zip baju kan dia punya kancing tu. Ada kena buat daripada sutera. Sikit je lah maknanya. Dan kis, mana bekas dirham tu. Dan jika ditanggungnya dan tutup serban, tepi tu. Dan saf dakwat. Orang dulu pakai dakwat celup kan. Jadi dia punya kain kecil tu nak lap moncong bolpen saf tu atau dakwat sikit atau sikit apa. Dan tutup kepala ternang daripada perak. Macam tempayan tu kan. Dia tutup dengan sutera. Demikian lagi menutup daripada sutera dan tali subhah, tali tasbih tu. Kata jamak tiada halal kepala daripada imam tasbih. Tasbih pada imam ke? Hingga kepala tasbih dia buat daripada sutera tu tak boleh. Pasalkan dia punya benang tu tak apa. Dan melahi setengah daripada ulama, maka katanya halal atau ada khilafat kepala tu. Dan kata setengah ulama itu Mu'tamad Syekh Ramli Syamil. Dan ibarat daripada Syekh Mudabi pada Hasyiah Tahrir Syarah Tanqihul Lubab Abi Zur'ah. Haram dipakaikan sutera bagi bilang dan penutup serban. Dan kis dirham yang dikhilaf lain. Syekh Mudawi sini kata dalam Syarah Tahrir tak bagi juga. Penutup tu pun tak boleh juga. Untuk serban tepi tu pun tak boleh juga. Dan tiada haram kis mishaf. Sampul mishaf. Sampul apa? Quran. Dan tiada haram tegah etikah libas. Yang apa? Tali seluar. Tikah tu. Seluar kan pakai seluar cerut, ada tali dalam. Tetapi dan saf dakwat. Dan tiada kancing wajuf. Dan tiada haram juga kancing wajuf. Dan tiada tali penjahit. Tali penjahit. Dijahit benda menggunakan benang sutera. Dan tali subhah, tali tasbih. Dan tiada kepala tasbih. Dan tiada kepala subhah juga. Kata Qalyubi. Dan istisna setengah ulama, syarabah itulah kepala tasbih. Iaitu tepi, yakni hujung tadi itu, dan dinamakan dia dengan ma'zunah. Maka kata mereka itu bahawasanya halal pula bersalahan tanda yang ditaruh antara dua biji tasbih. Tanda yang ditaruh antara dua biji tasbih kan tanda tu daripadanya 33 satu tanda itu, tanda kan ditanda-tanda kan. Dan tiada maknanya bersalahan tanda yang ditaruh antara dua biji tasbih. Tahu tanda tu? Biji tasbih kan ada tanda kan. Kita zikir apa kita tarik, sap dia pakai tu. Benang kecil. Di tasbih-tasbih orang sufi selalu dia banyak. Berapa dia punya rangkai tu. Baru dia nak tanda. Dan zikir berapa puluh ribu tanda itu. Tu pakai benang tu tak apa. Dan tiada haram pula kopiah yang dinamakan mahkota yang dipakai oleh raja-raja. Dan tiada penutup ternang, penutup payan. Dan halal penjahit panding yang dinamakan dia dengan khiyasah. Dan menaruh pakaian sutera yang haram seperti memakai akan dia. Maksudnya kalau pakaian tu memang pakaian diharamkan lelaki, tiba-tiba taruh untuk dia juga, sebab membawa dia pakaian dia. Dan itu haram melainkan kena disewa bagi orang yang harus memakai. Kecuali pakaian itu dibuat sewa. Untuk perempuan tak apa, harus memakai dia tadi perempuan dah. Dan harir, dan khaz, dan dibaj, ini semua nama dia. Dan ibrisim, dan qaz, dan sundus, satu makna. Itu semua nama-nama jenis sutera. Melainkan qas, itulah barang diambil ulatnya lagi hidup, yang lain semua dah mati, atau ulat dah tinggalkan sarang itu. Sarang dia ambil buat proses. Kemudian kata si Bujarimi pada Hasyiah Fathul Wahab, kitab besar Fathul Wahab, adalah harus bagi laki-laki menjadikan tikah libas dia daripada sutera, atau tiada harus katanya, dan padanya nazar.
Aipapi tafsirun, ada tafsir ulama itu. Dan dinakal pada Syekh Ziyadi pada darasnya pada majlis mengajar dia, maka hendaklah dirajukkan masalah ini. Dan aku berkata, dan tiada yang menegakkan daripadanya kias atas tadi anak kunci. Sekira-kira kata kel dengan harus. Kunci kan tali tu, kita kumpul kunci banyak-banyak dari tali tu, tu boleh. Kerana ia tegar daripada tali tadi. Yang ni kuat, ya, kuat kayu dan kias pula atas tali neraca. Orang dulu pakai timbangan dah cengkeling. Kalau pakai tali tu, kalau tali tu sikit dia buat sutera atau dimaafkan. Kerana alat yang tersebut juga berkendak kepadanya. Pada kebanyakannya seperti disebut pada Hasyiah Ali Subramulasi, itu maknanya hukum ni dihalalkanlah. Dan demikian lagi halal kis mishab, mashab, musab, musallasatun min 2 3 mishab, mashab, musab, mana Quran. Jadi kan sampul Quran tu boleh. Ya Allah. Dan tali pergantungan dan kepala tasbih apabila berhubung dua talinya tadi, ya, dan jambul kopiah, tarbus jambul bulunya merah tu, dan tirai Kaabah dan tirai kubur Anbiya, semua diharuskan. Dan kata semua Nabi haram jambul kopiah, situ ada khilaf. Setengah kata boleh, setengah kata sebalik, ini diharamkan. Tarbus kata jom jambul, kain sikit lebih sutra depan. Tu ada khilaf. Dan haram jambul kopiah bulu yang merah tu. Dan harus bagi perempuan tudung serban dan sapu tangan, penyapu hamparan. Dan kata ulama demikian diharuskan bagi laki-laki. Ya, maknanya dipakai perempuan tudung serban kan. Kenapa? Menghinakan baginya seperti berjalan atas tadi. Itu tak apa. Habis. Dan kata pada Hasyiah Jamal atas Fathul Wahab, dan haram atas laki-laki memakai sutra, dan jika kafir zimi sekalipun, ya, tak boleh pakai juga, kerana ia mukhatab dengan furuk syariat. Kerana orang kafir itu ditujukan furuk syariat kat dia. Dan serta demikian itu tiada disuruh kita tegahkan dia, tapi dia tidak, kita tak payah tegar, tapi bagi dia itu haram kerana ia tiada iltizam hukum, sebab dia tidak berpegang dengan hukum syariat. Maka seperti tiada kita tegakkan minum arak, demikian lagi tiada kita tegakkan memakai akan sutra juga. Tu orang kafir kita tidak, maknanya disuruh, tidak ada paksaan kepada mereka. Tapi bagi mereka itu ada hukum syarak, hukum taklif, maknanya dia menanggung dosa lah. Masalahkakum fisakar qalu wala ma'anakum minal musallin. Itu dalil. Bila orang neraka masuk neraka sakar, orang tanya ni, kenapa kamu terkejut masuk neraka sakar? Sebab kami tak semayang. Apa maknanya apa tu? Dosa kafir satu, dosa tak semayang tu satu, kena juga double dia kena. Dan telah mengiktimad, mana memegang, berpegang oleh Syekh Ramli, harus menjadikan tali tasbih daripada sutra. Ya, kita punya tali benang tasbih tu pakai sutra boleh kita. Dan demikian lagi pada tali subhah, mengikut bagi tali ni tadi. Ini bagi laki lah semua ni, perempuan tak ada hal, baju semua dia boleh pakai. Dan berkata ya, seharganya harus umpama tali anak kunci. Anak kunci tu kan kita kumpul banyak pakai tali, itu boleh. Kerana hajat, lagi pula teguh daripada benang, ya, dia kuat. Dan dikendaki dengan kepala tasbih itu ialah tali sutra yang di atas imam tasbih itu. Atas kepala tasbih kan ada buncur kan benang rambu tu, tu kita pakai itu. Itu maksudnya. Yang berhubung dengan tali subhah, tali tasbih. Ada pun barang yang berlaku adat, barang yang dibuat penceraian antara biji tasbih, maka tiada jalan bagi mengharuskan kerana ketiadaan hajat, ya. Tali kita banyak kan, setengah tu dia dibubur tali, bila nak tanda teri, itu tak digunakan. Dan demikian lagi demikian lagi harus tali sikin daripada sutra, ya, pisau. Kan pisau kadang kat bontot pisau tu ada lubang kan, itu tak tali nak gantung, sikit apa tu. Dan lagi katanya pula bermula yang terlebih wajahnya ketiadaan haram memakai warak harir, ya, yakni kertas daripada sutra. Dia buat kertas
ketan, tapi dia buat daripada sutera. Dan umpama tali yang disucikan padanya, dan penutup ternang, dan tali penjahit yang diikatkan padanya, diikatkan panding, dan mengharuskan oleh faurani bagi laki-laki pada sutera, akan dia Al-Quran. Ada pun qis dirham, dan mengharuskan oleh faurani bagi laki-laki daripada sutera, kendi-kendi Quran, sampul Quran. Ada pun qis dirham dan penudung serban dengan sutera, maka tiada telah terdahulu haram disebut pada penceraian diharuskan, iaitulah khalaq raja-raja itu. Dan harus kitabatus sadaq padanya. Dan jikalau bagi perempuan sekalipun. Dan lagi katanya, dan ibarat Syekh Ibn Hajar, dan haram menyurat laki-laki tiada perempuan. Sekali-kali khilaf bagi orang yang mewaham akan dia haram menyurat pada sutera akan sadaq, sadaq. Dan jikalau bagi perempuan sekalipun, dan sekiranya harus bawa umpamanya pula menyurat pada sutera, ialah sutera apa? Tamimah, apabila dizankan dengan khabar orang yang kepercayaan atau masyhur manfaatnya, kerana menolakkan sakit, menolakkan sakit kepala atau lainnya. Jika disurat pada yang lain daripada sutera, tiada mendirikan tempatnya. Macam-macam cara berubat. Dan lagi katanya, adalah harus bagi laki-laki menjadikan tali seluar daripada sutera atau tiada padanya, itu nazar, mana ada perbahasan. Dan nakal daripada daras, daripada seziadi, maka tilik, dia kata, olehmu tempat. Dan lagi katanya, telah mengiktimadkan oleh Syekh Ramli, umpama kelambu pada yang dipasangkan pada umpama panggilan walimah, panggilan apa, kerja kahwin kan, kelambu tu banyak, dengan ketiadaan dibukakan, tapi jangan dibuka lah, termasuk hiasan itu, dan tiada orang duduk dalamnya, tiada haram. Kita duduk di bawah hawaknya. Sekira-kira tiada bersandar baginya, jangan bersandar kepada sutera, kerana dinamakan memakai itu masuk dalamnya. Kan dihias kita tak masuk, tak apa, tiada semata-mata duduk di bawah hawaknya. Dan tutup pada barang yang diturunkan ke lambu yang kecil di atas tenang air minum, adalah harus bagi laki-laki dibilangkan tenang yang di bawahnya tadi, dan menghantarkan pula di bawahnya. Dan katanya sagi bawahnya, apabila tiada dibilangkan demikian itu memakai, tiada haram. Mana sini yang urut dipanggil pakai lah. Kalau jenis pakaian, maka laki tak boleh, perempuan tak apa, dengan semata-mata mencapai tenang dan menaruh akan dia. Dan satu lagi, katanya jikalau diangkatkan suhabah daripada sutera, yakni tudung pada tempat panas, seperti layar, dan saya haram duduk di bawahnya. Itulah layar ni, tabir layar, kita boleh berlindung bawah ni. Sekira-kira jika hampir dinamakan memakai lah, kalau jauh tak apa, atau mengambil manfaat dengan dia. Dan jika diangkatkan akan suha itu sekira-kira tinggi sangat, jadilah seperti atap rumah, jadilah haram duduk di bawahnya. Sebab sindiki yang uruh memakai, kalau nak memakai maka diharamkan. Dan demikian lagi katanya, wallahu a'lam.